Hello guys, hari ni aku akan share kat korang 5 telefon terbaik bawah 700 yang masih korang boleh beli pada raya tahun 2022 ni. So sebelum ni aku dah share kat korang 5 telefon terbaik bawah 600. Jadi hari ni kita akan teruskan untuk yang 700. Sebab masih ramai pengguna lagi tak pasti apa phone yang mereka boleh dapat kalau mereka ada bajet 700 lah. Jadi saya pun dah pilihkan 5 telefon terbaik bawah 700 yang sesuai untuk kategori berlainan. So kalau korang tengah nak survey phone tu, kerja korang dah senang sikit lah. Sebab aku dah tolong listkan semua telefon yang ada bajet dalam 700 tu lah. So semua phone yang aku list ni atas pendapat saya sajalah. So kalau phone korang tak ada dalam list ni, korang pun jangan sedih lah. Sebab video ni just nak share kat korang apa phone yang korang boleh dapat kalau korang ada bajet 700 lah. Lepas tu saya bagi ranking phone ni ikut keseimbangan spek, brand dan kualiti dia. Sebab saya nak korang beli phone yang I rasa elok sikit dan bukan beli jenis phone yang clone. So kalau korang nak tahu apa phone yang korang boleh dapat dalam bajet 700, korang kena subscribe lah channel ini dan tekan butang loceng. So phone bajet bawah 700 sebenarnya korang dah boleh dapat minimum spek yang ada screen 6 inci ke atas, memori 128GB dan 4GB RAM, bateri 5000 ke atas dan Android dia Android 11 ke atas. So dengan bajet macam ni korang jangan expect lah phone korang boleh dapat yang spek macam phone 2000 sampai 3000. Sebab semua phone yang aku share ni dia phone baru lah, bukan phone yang jenis second hand dan bukan phone X flagship lah. Jadi kalau phone korang ada masalah, korang still boleh claim warranty dekat service center lah. So tanpa membuang masa, inilah 5 telefon terbaik bawah 700 yang masih korang boleh beli pada raya tahun 2022 ni. Yang kelima, kita akan berikan kepada Redmi 10C. Phone Redmi memang sangat terkenal dekat market. Sebab Redmi selalu menawarkan spek yang agak best dan harga dia pun agak berpatutan. Walaupun design dia tak nampak premium sangat, tapi spek yang ditawarkan oleh phone ni memang agak best. Phone ni dia ada screen 6.71 inci yang agak besar, memori 128GB dan 4GB RAM, bateri 5000 mAh dan phone ni juga menggunakan chipset Snapdragon yang agak power efficient. Jadi kalau korang nak cari sebuah smartphone yang screen dia besar, nak bateri dia tahan dan guna chipset Snapdragon, phone ni memang agak sesuai lah untuk korang. Cuma kelemahan phone ni ialah kamera selfie dia agak lembab sikit dan ramailah yang komplain software MIUI dia masih tak stable lagi. So harap tim Xiaomi dia boleh fixkan semua bugs tu dan berikan software yang lebih stable untuk pengguna Xiaomi. Yang keempat, kita akan berikan kepada Samsung Galaxy A13. Phone Samsung memang sangat terkenal dekat market. Sebab phone Samsung memang reliable dan service center dia pun banyak dekat Malaysia. Sebenarnya harga phone ni dijual pada tanda harga 799, tapi sekarang korang dah boleh beli dengan harga 699 kalau korang beli secara online. Phone ni dia ada screen 6.6 inci yang agak besar, memori 128GB dan 6GB RAM, kamera 50MP yang agak cantik dan bateri dia pun agak tahan. So kalau korang nak cari sebuah smartphone untuk kerja harian, nak memori yang besar, nak RAM yang besar, phone Samsung ni memang agak sesuai lah untuk korang. Cuma kelemahan phone ni ialah chipset dia kurang power sikit dan dia kurang optimize dekat gaming kalau kita compare dengan chipset Snapdragon. So kalau korang nak gunakan phone ni untuk gaming berat, performance dia akan kurang sedap sikit kalau kita compare dengan brand yang lain. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Realme C35. Phone Realme memang sangat terkenal dekat market sebab mereka selalu menawarkan spek yang agak menarik dan dia juga adalah pesaing hebat kepada phone Xiaomi. Phone ni dia ada screen 6.6 inci yang agak besar, ada design premium yang nampak macam iPhone, kualiti kamera yang agak cantik dan phone ni juga ada certification TUV rain lane yang boleh tahan lama. So kalau korang nak cari sebuah smartphone yang design dia cantik, nak kamera dia cantik dan spek yang seimbang, phone Realme ni memang agak sesuai lah untuk korang. Cuma kelemahan phone ni ialah dia menggunakan chipset 12nm yang kurang power efficient dan phone ni dia tak ada bagi free casing. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, jangan lupa add on satu casing sebelum korang check out nanti. Yang kedua, kita akan berikan kepada Honor X7. Brand Honor sebenarnya adalah sub-brand daripada brand Huawei. Tapi brand ni telah dijual kepada company lain dan sekarang dia dah boleh support Google Mobile Services. Phone ni dia ada screen 6.74 inci yang agak besar, ada screen yang boleh support refresh rate 90Hz,
fast charging 22.5 watt, dan phone ni juga ada design kamera yang cantik dan besar yang nampak macam lubang hidung aku. Cuma kelemahan phone ni ialah resolution dia cuma support HD Plus saja. Dan Magic UI dia, I rasa dia kurang sedap sikit sebab dia tak ada support split screen dan smart sidebar. Jadi masa buat kerja tu, kadang-kadang kita nak drag sebelah tu boleh guna untuk calculator kan. Phone ni dia tak ada function tu. Dan function split screen tu dia pun tak ada. Jadi kalau korang nak buat dua benda tu serentak, phone ni memang dia tak boleh support lah untuk function tu. Yang pertama, kita akan berikan kepada Redmi Note 11. Phone Redmi ini memang sangat terkenal dekat market. Sebab spek yang ditawarkan oleh phone ni memang agak best. Dan phone ni juga support dual speaker. Phone ni dia ada screen 6.43 inci yang support AMOLED screen. Ada refresh rate 90Hz yang agak smooth. Ada fast charging 33 watt yang agak laju. Dan phone ni juga menggunakan chipset Snapdragon 680. So kalau korang nak cari sebuah smartphone yang ada screen AMOLED, ada dual speaker, ada screen 90Hz dan ada fast charging, phone Redmi ni memang agak sesuai lah untuk korang. Cuma kelemahan phone ni ialah MIUI dia kurang stable sikit dan kualiti kamera dia memang kurang best sikit kalau kita compare dengan brand yang lain. Jadi itulah 5 telefon terbaik bawah 700 yang masih korang boleh beli pada raya tahun 2022 ni lah. Tapi sebenarnya masih ada beberapa handphone yang masih korang boleh beli lah. Tapi saya tak masukkan dia dalam list top 5 lah. Sebab I rasa memory dia 64GB tu agak kecil sikit untuk kegunaan tahun 2022. Sebab untuk tahun 2022 ni, banyak apps yang makin lama memory dia makin besar dia pakai lah. Dulu kita pakai FB dia cuma 5MB saja. Sekarang dia dah berapa ratus MB dah. Sebab kalau kita ambil yang 64GB kan, memory dia cepat penuh dan dia cepat lagging lah. Tapi saya pun akan listkan telefon dia dekat sini jugalah. Yang pertama ialah Poco M3 Pro 5G. Phone ni adalah phone paling murah yang ada support 5G lah. So far masih tak ada orang komplain phone ni dia ada case dead boot lah. Tapi memory dia cuma 64GB sajalah. Kalau korang nak 128GB, budget dia dah lebih daripada 700 lah. Yang kedua, Nazo 50. Phone ni dia ada screen 6.6 inci yang agak besar dan dia support screen 120Hz. Lepas tu phone ni dia juga ada guna chipset untuk gaming. Tapi sama juga, memory dia cuma 64GB sajalah. Kalau korang nak 128GB tu, budget dia dah tinggi sikit lah. Yang ketiga, Vivo T1X. T1X adalah version baru daripada Vivo yang dia fokus dekat gaming lah. Tapi sama juga, memory dia agak kecil sikit. So saya suggest lah kalau korang ada budget bawah 700. Tapi kalau korang nak beli yang 64GB pun tak ada masalah juga. Cuma korang kena rajin delete ni, delete tu lah. Sebab memory dia akan cepat penuh sikit lah. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan listkan link dia dekat description sana lah. Semua link yang aku list dekat bawah ni semua dia trusted seller lah. So korang tak perlu risau lah yang seller tu dia scammer. So harap video ini dapat membantu korang untuk memilih phone yang lebih sesuai untuk korang. So I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.